Krisis COVID-19 menjerumuskan banyak keluarga ke kancah kemiskinan. Golongan berpendapatan rendah atau B40 yang menetap di Pangsapuri Rakyat di Lembah Kelang antara paling terkesan. Merdeka Center baru-baru ini mendedahkan sekurang-kurangnya 5 hingga 8% lagi rakyat Malaysia kini terjerumus dalam kancah kemiskinan akibat pandemik global ini. Jumlah itu adalah seramai 2.4 juta orang. Persoalannya, siapakah golongan baru ini? Adakah nasib mereka terbela dalam Belanjawan 2021 nanti? Kalau ikutkannya, sebelum PKP memang hidup. Kita orang ni memang orang kata mewah lah kan. Dengan pendapatan seminggu boleh cecah 1,000 lebih, kadang-kadang 2,000. Khairil Izwan, anak muda dari Jengka Pahang ini dahulunya merupakan kaki tangan Pos Malaysia dan jurutera di beberapa syarikat di Kuala Lumpur. 2 tahun lalu, dia meninggalkan kerjayanya dan menjadi pemandu e-hailing. Namun, pendapatannya kadang-kala terputus sejak Mac lalu angkara COVID-19. Tapi lepas pandemik COVID ni, kita orang betul-betul terjejas lah. Kadang-kadang sehari tu nak dapatkan 100 pun sakit jugalah. Jadi saya terpaksa buat benda lain lah, macam GrabFood, Grab Express untuk hantar barang kan, hantar makanan ni. Berdasarkan rekod Jabatan Perangkaan Negara, kadar pengangguran penduduk Malaysia 2020 meningkat setiap bulan. Jika pada bulan Januari 511,000 penganggur direkodkan, pada bulan September pula jumlahnya mencecah 741,600 orang. Adakah makin ramai rakyat miskin? Jawapannya jelas, makin ramai miskin. Kalau tengok sebelum COVID pun makin ramai miskin. Di antara 2016 hingga 2019 tak ada COVID. Ekonomi berkembang, ekonomi positif, negara makin kaya. Tapi peratusan mereka yang dalam kemiskinan relatif naik. Tambahan pula masa COVID. Masa COVID, kadar kemiskinan naik kerana ramai rakyat Malaysia senang jatuh ke kancah kemiskinan. COVID ni memberi tekanan pasal ramai hilang kerja. Kalau tak hilang kerja, gaji kurang. Kadar kemiskinan mutlak di kalangan mereka yang tinggal di flat kos rendah di Kuala Lumpur ni, di ibu kota negara, kadar kemiskinan naik. Satu daripada dua sudah jatuh miskin. Ni tinggi. Kadar kemiskinan mutlak di Malaysia hanyalah lebih kurang 6%, 5.6%. Tapi di sini lebih kurang 50%. Berdasarkan kajian kedua Dr. Muhammad bersama agensi-agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan UNFPA berhubung keluarga di pinggiran, rakyat B40 yang menghuni rumah pangsa kos rendah di ibu kota mengalami kesan lebih teruk selepas berakhirnya PKP. Rata-rata mereka tidak mempunyai simpanan kewangan dan 37% daripada jumlah responden menjangkakan kewangan keluarga akan lebih buruk dalam tempoh 6 bulan mendatang. Menyelami kesukaran yang dihadapi oleh Suhasnita Ismail bersama suami dan 5 anaknya, keluarga Ashraf ini cukup menderita ketika pelaksanaan PKP sehingga ke hari ini. Ada ketikanya sewa rumah tidak mampu dilunaskan kerana suami terputus sumber pendapatan. Masa tu kami tak update zakat. Lepas tu duit gaji bayar lambat. Lambat. Ada gaji tapi lambat. Dalam 3 hari jugalah kami mengharap jiran yang datang pagi. Pergi minta tolong bantuan apa semua. Ketuk lah pintu dia, kata nak pinjam beras. Barang-barang dapur pun semua tak ada. Nak makan susah. Tahu nak cakap. Kadang orang kata takkan tak ada adik-beradik nak minta tolong. Bila kita minta tolong, diorang pun susah juga. Sekali dua tu orang tolong. Kalau dah selalu tu kita pun segan juga.
sanggup lah. Diam je tak apa. Usaha apa yang ada, makan apa yang ada. Bagi aktivis masyarakat, Kuan Chi Heng atau lebih popular dengan gelaran Uncle Kentang, membantu orang susah sangat sinonim dengan dirinya. Cuma katanya, kesan PKP ini memperlihatkan jumlah orang miskin yang meminta pertolongan daripadanya meningkat hampir 3 kali ganda. Penambahan orang yang minta bantuan tu telah bertambah sejak COVID lah. Sejak COVID bermula. Sekarang dia dah berkurangan, tetapi ada percambahan baru. Saya ada terima bantuan, permohonan bantuan daripada pramugara dan pramugari untuk promote mereka punya makanan, promote mereka punya bisnes sedikit, dan ramai yang telah mengalihkan pekerjaan hakiki dulu pergi kepada apa-apa juga pekerjaan yang ada untuk survive. Bukan saja Melayu tau. Dia ni ada Cina, ada India yang hilang pendapatan dan memohon bantuan. Meninjau kehidupan seorang peternak di Teluk Panglima Garang, Selangor, kesan PKP ini banyak memberi kesulitan buat Zainal Muhammad Jaiz yang lebih 10 tahun bergelumang dalam bidang ini. Permintaan yang kurang dan kos pengurusan yang terus meningkat antara kesukaran yang hampir menjerat lehernya. Peningkatan kos dedak lah, kos makanan ternakan. Kos ternakan sentiasa meningkat, kos makanan ternakan dedak. Dan di dalam semasa PKP ni sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 kali kenaikan. Dan itu agak membebankan kepada para penternak. Kerajaan perlu membuat satu yang besar hari ini untuk menyediakan belanjawan bagi tahun 2021 yang membayangkan matlamat untuk memastikan kita memenangi peperangan COVID, matlamat untuk memastikan kerajaan terus dianggap sebagai kerajaan prihatin, memperjuangkan keadaan rakyat, dan juga matlamat untuk memacu ekonomi bagi mencapai pertumbuhan. Jadi ini akan menjadikan misi untuk mencapai matlamat belanjawan ini agak lebih senang. Dan sebenarnya kita perlu gunakan ini sebagai satu peluang kepada kerajaan yang sedia ada untuk melakukan sehabis baik dalam belanjawan ini dan menggunakan belanjawan ini sebagai apa yang dipanggil belanjawan mandi besar ataupun big bath. Jadi dianggarkan kerajaan perlu berbelanja hampir 500 bilion pada kali ini di dalam belanjawan, dan ini hampir 2 kali ganda daripada belanjawan biasa. Tahun lepas kerajaan berbelanja 297 bilion. Di kala kesengsaraan yang kita hadapi, baik peniaga, pekebun, suri rumah, ibu tunggal mahupun pekerja yang kehilangan sumber pendapatan, sudah pasti kita mengharapkan secebis perhatian daripada kerajaan sempena Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen Jumaat ini. Ini adalah sebahagian harapan daripada 32 juta penduduk di bumi tercinta, Malaysia. Penternak mengharapkan supaya seboleh mungkin kos makanan haiwan ini dikawal. Kalau dapat sikit daripada kerajaan pun, macam sekarang ni ada bantuan sikit-sikit ni, alhamdulillah lah. Kami berharap moratorium dapat dilanjutkan sedikit bulan lagi untuk membantu kami untuk pick up ourselves. Startup fund for remaja, mereka memerlukan bantuan daripada kerajaan untuk buat perniagaan sendiri. So maybe government can consider so the tax can be paying for 6 months free tax to encourage people to spend more in our domestic market. Kerajaan harus dan boleh berbelanja sebanyak mungkin untuk membantu isu kesihatan dan ekonomi rakyat. Yang penting kita semua jangan give up dalam kita apa-apa bajet pun, jangan give up, jangan putus asa.